Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bis sayyidina Muhammad nabiyya wa rasula. Salam sejahtera diucapkan buat yang berbahagia dan dihormati Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Taman Ihsan Datin Jamnah Ilyas Intan binti Idrus, yang dihormati guru-guru kanan Sekolah Kebangsaan Taman Ihsan, seterusnya guru-guru dan murid-murid serta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Semoga perkongsian kita hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah untuk sama-sama kita manfaatkan dalam kehidupan kita duniawi dan ukhrawi, insya-Allah. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar ataupun kita buat tak sedar, kita dah sampai hampir lebih daripada setengah bulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun persoalannya ialah apa yang kita perolehi sepanjang 15 ataupun mungkin dah masuk hari ke-18 kita berpuasa. Rasa-rasanya puasa kita tu adakah ada impak tak pada diri kita? Ataupun puasa tu kita rasa macam biasa, tak ada apa-apa. Ataupun puasa kita tu kita rasa macam sedikit sebanyak merubah hati kita dan jiwa kita. Jadi masih lagi ada peluang untuk kita terus, kata orang, meningkatkan ibadah puasa kita, insya-Allah. Jadi hari ini saya nak, kata orang, berkongsi sedikit sesuatu berkaitan dengan salah satu ibadah yang dianjurkan, yang digalakkan, yang disyorkan dalam bulan Ramadan, iaitu selain daripada solat sunat, selain daripada bersedekah, salah satu ibadah yang disarankan untuk kita banyak melakukannya adalah membaca Al-Quran. Sebelum tu saya ingin membicarakan sedikit tentang sejarah penurunan Al-Quran ini yang kita kenali sebagai Malam Nuzul Quran. Okey, baiklah pendengar semua. Seperti mana kita ketahui bahawa umat Islam sering mengaitkan turunnya Al-Quran dengan nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar. Okey. Penurunan Al-Quran ni, menurut pendapat ilmuwan dan para ulama, Al-Quran ni dia turun dalam dua waktu. Okey. Yang pertama sekali adalah Al-Quran tu turun ketika malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam Lailatul Qadar tu terdapat satu peristiwa di mana Allah telah menurunkan Al-Quran tu secara sekaligus. Secara sekaligus, semua isi Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus daripada Baitul Izzah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian di Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah di langit dunia itu, barulah Allah turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan sejarah nuzul Al-Quran tu adalah yang diturunkan kepada Muhammad tu secara beransur-ansur, di mana Al-Quran tu diturunkan kepada manusia, dan manusia pertama menerima wahyu pertama Al-Quran tu adalah Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS, yang berlaku pada 17 Ramadan di Gua Hira. Waktu itu usia Nabi 41 tahun. Okey, waktu itu usia Nabi berusia 41 tahun, diturunkan di Gua Hira pada tarikh, kalau ikut Masihi kat sini, adalah pada tarikh 6 Ogos 610 Masihi. Dan ayat yang pertama, menjadi wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia tentang melalui pena dan tulisan, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey, daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kedua-dua peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan. Kedua-dua peristiwa dalam bulan Ramadan, iaitu yang pertama kita tahu tarikh dia, iaitu Nuzul Quran 17 Ramadan. Yang satu lagi tu kita kena cari. Kita kena cari di 10 nampak jadi saya 10 malam terakhir bulan Ramadan, iaitu berlakunya pada malam Lailatul Qadar. Itu kena cari. Okey. Ibadah puasa dan baca Al-Quran adalah dua ibadah serangkai yang akan memberi syafaat di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, saya bacakan ya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pertolongan pada seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Tuhanku, kerana aku orang tersebut menahan makanan dan syahwat, berilah syafaat bagiku untuknya." Al-Quran juga berkata, "Ya Tuhanku, kerana aku orang tersebut menahan tidak tidur di malam hari, berilah syafaat bagiku untuknya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Pelaksanaan tadarus dan membaca Al-Quran di masjid selama Ramadan ni dah mula sejak zaman Khalifah Umar lagi. Okey, dari riwayat Abi Ishaq Al-Hamdani berikut yang mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib keluar di awal Ramadan, maka saat itu cahaya lentera dinyalakan. Lentera ni macam lampu lah. Lampu minyak tanah ke apa, saya tak faham lah kan. Saya tak pasti, tapi lampu lah. Dinyalakan dan kitab Allah dibaca di masjid-masjid. Ali berkata, "Semoga Allah menerangimu wahai Umar dalam kuburmu, sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran." Riwayat Ibn Shahin. Okay. Kalau kita nak tengok daripada dalil Al-Quran tentang berkaitan Ramadan dengan Al-Quran ni, salah satunya ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ni masyhur lah, yang mana yang ayat dia, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ." Okay, surah Al-Baqarah ayat 185. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan siapa yang sakit atau musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia ganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan dalam satu dalil firman Allah lagi, iaitu, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka dengan amalan demikian mengharapkan sesuatu yang tidak akan mengalami kerugian. Maksudnya orang-orang yang pertama sekali kita apa? Orang-orang yang selalu pertama sekali membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah ni, pertama sekali membaca kitab Allah, Al-Quran. Ini kitab Allah yang kita pegang sampai sekarang, iaitu membaca kitab Allah, itu Al-Quran. Yang kedua ada orang yang berikan solat dan juga membelanja harta jalan Allah. Ini adalah orang-orang yang tak akan rugi di sisi Allah. Di sisi Allah dan pada dirinya tidak akan rugi walaupun satu apa sekalipun. Saya nak katakan satu apa tak tahu. Satu sen ke, satu detik ke, satu apa ke, dia tidak akan merugi orang itu. Allah akan janji Allah kepada orang yang mengamalkannya, insya-Allah.
Hal ini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di syurga bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala. Dua pahala ni apa? Pertama sekali, pahala dia cuba usahanya dalam membaca Al-Quran, dan satu lagi adalah pahala dia membaca Al-Quran ataupun pahala dia mempelajari Al-Quran. Dapat dua. Belajar itu kalau orang yang merangkak baca, jangan risau. Sebab apa? Orang yang baru nak belajar Al-Quran ni, kalau kategori orang yang tengah belajar, kalau dia salah pun insya-Allah diampunkan Allah. Okey, malah dia dapat pahala sebab usaha dia nak belajar. Yang penting belajarlah. Okey. Dan satu hadis lagi, ini saya baca hadis sebelum saya terangkan lebih lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran, ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya satu kebaikan. Kamu bayangkan satu kebaikan membaca Al-Quran satu huruf itu mendapat 10 kebaikan. Alif, lam, mim dah dapat 30 kebaikan. Bayangkan berapa huruf yang kita baca, asalkan membaca itu dengan hati yang ikhlas dan yang penting kerana Allah Ta'ala. Okey? Dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya katakan bahawa di sini, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bangunlah di sepertiga malam, dirikanlah solat dan berdoalah kepadanya. Barang siapa yang ingin bagaikan Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran, fahamilah ia dan cintailah ia. Barang siapa yang ingin penenang jiwa, maka Allah itu cukup. Sesiapa yang inginkan hujah, maka Al-Quran itu cukup. Sesiapa yang inginkan kekayaan, maka qanaah itu cukup. Sesiapa yang inginkan peringatan, maka kematian yang pasti itu cukup. Dan ingatlah pada Allah. Sesiapa yang merasakan 4 perkara tadi masih belum cukup, maka azab Allah itu cukup padanya. Na'udzubillah min zalik. Buat para pendengar semua, dari mulai hari ini, anak-anak murid, rakan-rakan semua, ayolah, marilah kita usahakan apa saja yang berkaitan Al-Quran. Jika yang masih merangkak membaca Al-Quran, pelajarilah walaupun bermula dengan mengenal huruf alif, ba, ta, sampai ya, sampai berbaris, sampai kalimah, sampai boleh baca satu muka surat, seterusnya boleh baca satu juzuk dan hingga khatam. Kalau mampu membaca sehari satu muka surat, maka bacalah satu muka surat. Jika sekadar mampu mengikut bacaan melalui apa yang didengar di radio ke, MP3 ke, media ke, maka buatlah. Jika mampu menghantar anak belajar Al-Quran, maka hantarlah. Jika mampu memahami maksud ayat, walaupun satu ayat bertadabur dengannya, maka lakukanlah. Tapi jangan langsung tak melakukan apa-apa usaha ke atasnya. Jangan kita tinggalkan Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan meninggalkan kita. Bila kita ditinggalkan oleh Al-Quran, Masya Allah, na'udzubillah, maka kita akan sesat. Kerana Allah dah janji, Nabi Muhammad dah beritahu bahawa Al-Quran itu ada salah satu pegangan yang tinggal oleh Nabi, yang kalau kita beramal dengannya, insya Allah kita tak akan sesat selama-lamanya. Bayangkan kalau Al-Quran itu tinggalkan kita, sesat kita, tuan, sesat. Na'udzubillah. Dan setiap manusia diberi 24 jam sehari. Tak ada manusia yang dalam dunia ni dia bagi masa 25 jam ataupun kurang 23 jam. Semua sama. Saya 24 jam, anda semua 24 jam, murid-murid semua 24 jam. Jadi jangan kata tak ada masa untuk kita beribadah. Jangan kata kita sibuk, jangan kata kita tak ada masa nak baca Quran. Sebab kita kena ingat, dunia ni tempat kita singgah untuk kita kumpul segala amalan. Rebutlah bulan puasa ni, bulan Ramadan terutamanya, pahalanya kan berganda. Maka rebutlah peluang tu. Okay? Tempat kita persinggahan. Singgah, ambil bekal banyak-banyak. Sebab alam yang menanti kita ni
Bukannya alam dunia yang fana ni. Yang kekal abadi adalah akhirat nanti, yang akan kekal abadi. Untuk kita bawa bekal ke sana. Ingatan untuk semua, malah diri saya sendiri. Okay? Kalau kita kata tak ada masa nak beriadah, tak ada masa nak baca Quran, tapi kita banyak buang masa berpelisaran kat bazar, shopping mall, bazar-bazar Hari Fitri dan sebagainya. Malah kalau kita boleh buang masa melakukan perkara yang sia-sia, malah melakukan benda-benda maksiat seperti ghibah, mengumpat, mengata orang dan sebagainya, itu lebih sia-sia. Okay? Dan Allah pun ada dalam firman kat saya dia mengatakan bahawa Allah tak pandang pada lapar dan dahaga orang yang berpuasa tapi melakukan perkara-perkara yang maksiat. Maksudnya dia cukup sekadar lapar dan dahaga tapi puasanya tidak mendapat apa. Sah puasanya tapi tidak mendapat apa-apa. Maka masa yang kita masih ada, nafas yang kita masih miliki, sisa-sisa hari yang masih kita lalui dan hari-hari yang bakal kita lalui yang tak siapa pun boleh pasti kita akan lalui besok. Marilah kita dekatkan diri dengan Allah. Rebutlah peluang, rebutlah, ingat sekali untuk diri saya dan semua, rebutlah peluang ini di 10 malam terakhir, seperti mana panglima perang merebut kemenangan untuk tentera-tenteranya, seperti mana atlet-atlet yang merebut pingat emas untuk sukan Olimpik, seperti mana kata orang yang menginginkan sesuatu untuk dirinya, achieve dirinya, direbut peluang tu. Macam tu juga kita rebut 10 malam Ramadan insya-Allah. Okey? Kerana insya-Allah mana tahu rezeki kita, okey, dalam kita beribadah di 10 malam terakhir itu, kita akan melalui satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadikan Al-Quran sebagai teman, kerana suatu hari nanti pasti Al-Quran itu menjadi pembela di alam barzah dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, serinlah ingat mengingati sama kita, jika ada sahabat, saudara, teman, ahli keluarga yang terlupa dan terleka, tak sengaja berbuat dosa, tak sedar kewajipan utama, maka tegurlah dengan hikmah tanpa merendahkan maruah. Yang menerima teguran, terimalah dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Jadilah pemaaf, bukan pendendam. Mohonlah kemaafan jika bersalah, walaupun berat dan marah. Dan maafkanlah kesalahan orang yang memohon kemaafan, walaupun berat dan marah. 2 kali saya ulang, berat dan marah. Kadang-kadang walaupun dia salah dia, tapi dia nak minta maaf tu rasa macam berat hati dia tu, susah. Segagah-gagah manusia adalah orang yang merendahkan diri dia, yang memohon kemaafan kepada orang. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang melupakan segala sengketa, memaafkan diri seseorang. Itu yang kita nak, insya-Allah. Daripada itu, insya-Allah. Sebab apa? Jadilah pemaaf, saya kata, jadilah orang yang memaafi. Walaupun kesalahan orang itu berat, dan mohonlah kemaafan walaupun ianya berat untuk dimaafkan. Kita malu nak maaf sebab kesalahan kita berat, saya tahu. Okay, kita tahu kesalahan kita dan kita mohon maaf. Kerana siapalah kita di sisi Allah untuk menolak kesilapan orang lain? Kerana adakah kita sempurna di sisi Allah? Kita ni siapa? Ya, untuk tidak memaafkan orang. Sekian dulu tazkirah saya pada hari ini. Maaf jika ada kekurangan diri dalam usaha saya menyampaikan ataupun berusaha untuk menyampaikan terbaik buat ingatan semua, malah untuk ingatan diri saya sendiri. Di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan memohon maafan dari diri saya zahir dan batin di atas apa juga kesalahan, dan saya memaafkan atas apa juga kesalahan semua orang ke atas diri saya. Saya kata ingin saya menyampaikan satu maksud hadis, peganglah Al-Quran, ulanglah Al-Quran, bacalah banyak kali Al-Quran, kerana demi Allah sesungguhnya, kerana ia lebih cepat hilangnya dari unta yang terlepas dari kekangannya. Peliharalah Al-Quran dan janganlah biarkan ia hilang dari diri kita. Semoga Al-Quran memberi syafaat, bukan pendakwa terhadap kita di alam akhirat nanti. Semoga Al-Quran sebagai pedoman di dunia, di alam kubur sebagai peneman, dan di pada mahsyar sebagai pemberi syafaat, insya-Allah. Sekian perkongsian daripada saya, untuk kita sama-sama kongsikan. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.